Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 Selasa 30 Julai bersama saya Amir Hakim Lokman. Tajuk utama tengah hari ini. Al-Sultan Abdullah ditabal secara rasmi Yang di-Pertuan Agong ke-16. Dan berdiri teguh di atas pemerintahan yang adil. Iskandaria binti Al-Ma'ruf Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ditabalkan secara rasmi Yang di-Pertuan Agong ke-16. Istiadat pertabalan berlangsung dengan gilang gemilang dalam suasana tradisi dan penuh adat Raja-Raja Melayu di Istana Negara. Acara bersejarah yang turut disiarkan secara langsung melalui stesen televisyen tempatan itu juga amat istimewa kerana ia jatuh pada hari keputeraan baginda yang ke-60. Istiadat mengangkat kedaulatan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Tertinggi Negara bermula tepat jam 10.45 pagi sebaik Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat masuk ke Balai Rong Seri Istana Negara. Alunan tiupan Nafiri Angkatan Tentera Malaysia ATM dan paluan nobat daripada kumpulan nobat di Raja Terengganu. Lagu Raja Berangkat bergema mengiringi keberangkatan masuk pasangan diraja itu, didahului Datuk Paduka Maharaja Lela Azwan Effendi Zaira Kifnaini yang diapit panglima-panglima yang membawa cogan alam dan cogan agama selain panglima lain yang membawa alat-alat kebesaran diraja. Cogan alam dan cogan agama, kedua-duanya tongkat perak adalah sebahagian daripada alat kebesaran diraja yang begitu signifikan dalam istiadat pertabalan. Selain Raja-Raja Melayu dan Permaisuri masing-masing, dua tetamu diraja dari luar iaitu Putera Mahkota Abu Dhabi merangkap timbalan Komander Tertinggi Angkatan Tentera Emirah Arab Bersatu Sheikh Muhammad Zaid Al Nahyan dan Sultan Brunei Sultan Hassan Al Bolkiah serta isteri, Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah turut berangkat ke istiadat pertabalan ini. Turut hadir Wakil Raja-Raja Melayu, Yang di-Pertua Negeri, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Menteri Kabinet, selain tetamu kehormat terdiri Ketua Diplomat Asing dan Pegawai Kanan Kerajaan. Setelah Seri Paduka Baginda berdua bersemayam di atas singgasana, Datuk Paduka Maharaja Lela kemudian memohon perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menzahirkan istiadat pertabalan dengan membawa masuk naskah Al-Quran serta baki alat-alat kebesaran istiadat pertabalan ke Balai Rong Seri termasuk keris kerajaan, surat pengisytiharan dan warka ikrar yang diiringi paluan nobat lagu Menjunjung Duli. Naskah Al-Quran yang merupakan lambang kemuliaan Islam sebagai agama rasmi negara kemudiannya disembahkan oleh Datuk Paduka Maharaja Lela kepada Seri Paduka Baginda yang menyambut lalu mencium naskah suci itu sebelum meletakkannya di atas rehal di meja sebelah kiri Baginda. Datuk Paduka Maharaja Lela kemudiannya menyampaikan surat pengisytiharan pertabalan kepada Perdana Menteri yang tampil ke hadapan singgasana mengangkat sembah dan membacakan perisytiharan berkenaan. Sejurus itu, Datuk Paduka Maharaja Lela mempersembahkan pula keris kerajaan yang merupakan alat kebesaran utama negara kepada Yang di-Pertuan Agong. Seri Paduka Baginda yang menerima keris berkenaan menghunus dan mengucupnya sebagai simbolik kebesaran dan kekuasaan sebelum menyarungkan semula keris itu dan meletakkannya di atas meja di sebelah kiri Baginda. Ini disusuli bacaan lafaz ikrar oleh Seri Paduka Baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong untuk menjalankan pemerintahan seadil-adilnya mengikut undang-undang dan perlembagaan negara serta memelihara dengan sempurna agama Islam dan berdiri teguh di atas pemerintahan yang adil dan aman. Sempurna sahaja ikrar dilafazkan, nobat dipalu memainkan lagu Raja Bertabal diikuti laungan Daulat Tuanku sebanyak 3 kali di dalam Balai Rong Seri Istana Negara. Dan tadi Datuk Paduka Maharaja Lela berseru Daulat Tuanku. Dalam pada itu, Al-Sultan Abdullah berikrar menjalankan tugas seadil-adilnya selaku pemerintah negara. Bismillahirrahmanirrahim. Beta
Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izinnya beta telah dipilih menjadi Yang di-Pertuan Agong. Dengan ini beta akan menjalankan seadil-adilnya pemerintahan bagi Malaysia mengikut undang-undang dan perlembagaan negara serta memelihara dengan sempurna setiap masa agama Islam dan berdiri teguh di atas pemerintahan yang adil dan aman dalam negara. Sebelum itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad membacakan surat pengisytiharan Al-Sultan Abdullah sebagai Yang di-Pertuan Agong. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa inilah dimasyhurkan kepada sekalian orang serta penduduk negara Malaysia, iaitu Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja telah memilih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah sebagai Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada hari, waktu dan saat yang gilang gemilang ini. Maka Sri Paduka Baginda ditabalkan menaiki takhta kerajaan menjadi terus negara bagi Malaysia dengan bergelar ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Yang unik dan tersendiri. Jangan sesekali mencetuskan api perselisihan yang boleh menggugat dan meruntuhkan keharmonian negara. Titah itu dilafazkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada istiadat pertabalannya sambil menegaskan perpaduan dan keharmonian rakyat adalah tiang seri dan kekuatan negara. Bermain dengan api bukan hanya membakar diri sendiri, malahan akan turut membakar seluruh kampung halaman. Ia adalah merupakan satu roh. Titah baginda dalam sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, institusi itu bukan sekadar simbol atau lambang semata-mata. Baginda juga berikrar mewujudkan perpaduan dan sikap toleransi antara semua kaum, bangsa dan agama di samping menyambut baik usaha kerajaan mengukuhkan perpaduan melalui penubuhan Majlis Perundingan Keharmonian Rakyat. Beta akan berusaha sedaya upaya untuk antara semua kaum. Terdahulu, upacara penuh ketenteraan hormat diraja berlangsung di dataran Istana Negara. Acara bermula dengan keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah di anjung tamu Istana Negara yang kemudiannya diiringi Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal ke Peterana Diraja. Sebaik tiba di Peterana Diraja, Yang di-Pertuan Agong diberi hormat diraja oleh Kawalan Kehormatan Utama terdiri 107 anggota Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja RAMD. Serentak itu, lagu Negaraku dimainkan oleh Pancaragam Pusat RAMD dan panji peribadi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dikibarkan. Sultan Abdullah kemudiannya berkenan memeriksa Kawalan Kehormatan Utama terdiri 4 pegawai dan 103 anggota lain pangkat diketuai Major Abdul Hafizi Abdul Halim. Selesai pemeriksaan, Kawalan Kehormatan Utama Yang di-Pertuan Agong sekali lagi menerima hormat diraja dan lagu Negaraku berkumandang. Sensor, Swafoto,
sportif. Unlock your style dibawakan oleh Vivo S1. Kementerian Pendidikan tidak berhasrat meminda waktu persekolahan di seluruh negara. Menterinya Dr. Mazli Malik berkata waktu persekolahan sedia ada kekal selain tiada perancangan mempercepat atau melambatkan sesi persekolahan. Tambahnya, cadangan pindaan waktu itu juga sukar dilaksanakan memandangkan ada sekolah yang mempunyai 2 sesi persekolahan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan laporan tahunan 2018 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Kementerian Pendidikan Malaysia masih kekal dengan waktu persekolahan. Kita tidak pernah awalkan. Jadi apa yang berlaku? Untuk ke sekolah kita minta supaya ibu bapa dan komuniti memberikan perhatian kepada kebajikan anak-anak mereka dan anak-anak kawasan persekitaran. Bagi pihak sekolah, kita tidak pernah menganjakkan cepat sistem persekolahan kita. Dia kekal seperti itu. Sebelum ini, Berita Harian melaporkan keadaan gelap atau kelam kerana kurang pencahayaan di kawasan laluan ke sekolah menyebabkan pelajar yang keluar awal untuk persekolahan sesi pagi terdedah menjadi mangsa jenayah. Keadaan bertambah berisiko jika kiri dan kanan laluan pula dipenuhi semak atau belukar, persekitaran sunyi atau terlindung daripada penglihatan umum kerana terletak di celah bangunan atau deretan kediaman. Anggota trafik Peronda Lebuh Raya terpaksa melepaskan beberapa das tembakan ke arah sebuah kereta selepas pemandunya cuba merempuh anggota terbabit. Kejadian berlaku kira-kira jam 7 malam tadi di laluan kecemasan Hospital Sultan Abdul Halim HSAH Sungai Petani selepas 2 suspek lelaki berusia 30-an itu bertindak agresif ketika dihampiri 2 anggota trafik. Menurut Ketua Polis Kuala Muda, Assistant Commissioner Azli Abu Shah, kejadian itu susulan kemalangan di kilometer 115 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara dekat Pertam melibatkan 2 motosikal bersama 3 mangsa. Ketika 3 anggota trafik tiba di lokasi kejadian, sebuah kereta jenis Mazda 323 dinaiki 2 lelaki turut tiba sebelum membawa 2 mangsa wanita masuk ke dalam kereta lalu memecut laju ke arah Sungai Petani. Anggota trafik kemudian mengekori kereta itu sehingga ke kawasan letak kereta di bahagian Jabatan Kecemasan HSAH. Sebaik dihampiri dan diarahkan keluar dari kenderaan, pemandu kereta bertindak memecut kenderaan dan melanggar salah seorang anggota trafik mengakibatkan anggota itu cedera di bahagian kaki. Polis bertindak balas melepaskan beberapa das tembakan ke arah tayar kereta suspek menyebabkan kenderaan itu terbabas di tepi jalan. Kedua suspek melarikan diri ke dalam kawasan semak. Ekoran itu, 2 wanita berusia 20-an dan 50-an yang dipercayai ada kaitan dengan suspek ditahan selepas menerima rawatan di hospital untuk membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh. Suara gemersiknya membuai emosi. Petikan gitar akustiknya menyentuh jiwa pendengar. Siapa sangka lagu popular Bukan Cinta Aku, nyanyian insan istimewa Dini dan Kai tular di media sosial. Mempunyai bakat besar dalam bidang nyanyian dan muzik, mereka diuji dengan masalah penglihatan. Namun ia bukan penghalang buat mereka dalam menzahirkan rasa cinta mereka terhadap dunia seni. Cinta kita untuk indah 1000 tahun mungkin berubah kita tak berjanji. Tidak mahu menempa nama dalam industri kerana simpati daripada pendengar. Pegangan Dini dan Kai saat membuat keputusan menceburkan diri secara serius dalam industri muzik tempatan. Kai disahkan menghidap penyakit mata ketika remaja dan kehilangan penglihatan sepenuhnya selepas insiden mata kanannya pecah akibat terkena bola rugby. Dini mengalami masalah saraf di bahagian mata yang menjejaskan penglihatannya dan kini hanya mampu melihat 20% saja. Kekurangan ini bukan halangan untuk mencapai kejayaan, malah menjadi pendorong besar bagi pasangan duo ini untuk terus berjuang. Sebelum ni saya dilahirkan normal, tiba-tiba Tuhan tarik nikmat penglihatan. Saya pegang satu kata-kata daripada Imam At-Tabrizi, jangan pernah lawan kehidupan, lalui kehidupan. So, saya lalui walaupun saya tak nampak ada masalah penglihatan, saya still ingin berjaya dalam hidup. Walaupun dalam keadaan yang sangat susah, tapi cuba juga macam mana pun. Dan ada satu kata-kata yang saya pegang, there's no point having sight without vision. So,
Macam mana pun susah, saya akan cuba untuk ni. Saya dalam keadaan normal, saya belajar daripada SPM, saya start di tarik penglihatan. Sampai saya masuk UiTM, dua belah mata saya terus tak nampak. Apa-apa sekalipun lah, apa benda yang kita nak capai. Macam saya cuba nak achieve something, kita buat benda tu secara benda yang betul dan buat benda tu betul-betul sepenuh hati. Lebih membanggakan, mereka juga diangkat sebagai ikon program Kau Sumber Inspirasiku di bawah Persatuan Siswazah Wanita Malaysia atas kepimpinan dan semangat yang ditunjukkan untuk terus bangkit. Pelibatan mereka dalam pelbagai program berbentuk motivasi kini menjadi inspirasi buat masyarakat di luar sana. Kesihatan yang baik adalah asas kepada kecantikan sebenar. Falsafah itu diterjemahkan dalam pencarian Guardian The Face of Healthy Beauty yang menemui 4 wajah dengan aura tersendiri. Selain bersikap positif dan memberi keutamaan kepada kesihatan juga kecantikan diri. Pencarian selama 2 bulan yang berakhir Sabtu lalu ini menghimpunkan lebih 1,000 penyertaan. 100 peserta dipilih ke separuh akhir dan hanya 16 peserta layak ke peringkat akhir. Okay, actually, The Guardian wants to find out what is the definition of healthy beauty for our customer point of view, especially the Malaysian woman's point of view. What is the definition of healthy beauty for them? So that's why we would like to listen how they interpret their own way for the healthy beauty of the Malaysian woman's point of view. First of all, I'm so honored and I'm so happy because all of my competitors are all equally as inspiring and they motivate me so much. And I really feel grateful that I have this opportunity to have this platform to continue inspiring women out there, my friends, the students in my university and all just working women and housewives all over the world. We all can do this. Setiap pemenang akan menandatangani kontrak setahun sebagai duta jenama Guardian berserta wang tunai RM10,000, voucher Guardian bernilai RM10,000 dan RM5,000 setiap seorang untuk disumbangkan kepada organisasi kebajikan pilihan mereka. 4 pemenang ini juga akan menghiasi muka depan katalog jenama Guardian serta menerima produk daripada jenama penaja. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara, sekurang-kurangnya 57 banduan maut dalam rusuhan yang tercetus di sebuah penjara di utara Brazil. 16 banduan yang maut ditemui dalam keadaan kepala dipenggal. Rusuhan jam 7 pagi waktu tempatan di Pusat Pemulihan Serantau Altamira dipercayai tercetus akibat pergaduhan antar kumpulan banduan. 2 pengawal penjara turut dijadikan tebusan semasa pertempuran yang berlarutan selama beberapa jam. Keadaan berjaya dikawal menjelang tengah hari. Pengawal yang dijadikan tebusan akhirnya dibebaskan. Menurut pihak berkuasa, kebanyakan banduan maut akibat lemas terhidu asap berikutan kebakaran yang sengaja dicetuskan perusuh. Belas orang awam termasuk 2 kanak-kanak terbunuh dalam serangan udara terbaru tentera Arab Saudi di utara Yaman. 26 mangsa yang lain termasuk 12 kanak-kanak dilaporkan cedera. Berdelan dilancarkan sebagai tindak balas terhadap serangan pemberontak ke atas sebuah pangkalan Arab Saudi. Sasaran serangan tentera Arab Saudi ini sebuah kubu kuat kumpulan Houthi di daerah Al-Thabit Al-Sha'bi di wilayah Sa'adah. Media yang dikawal oleh pemberontak termasuk saluran Houthi Al-Masirah terdahulu melaporkan tentera Arab Saudi membedil sebuah pasar di kawasan yang sama. Sekurang-kurangnya 10 orang awam terbunuh dalam serangan itu. Media pemberontak turut melaporkan pemberontak Houthi melancarkan serangan drone ke atas pangkalan udara Raja Khalid di Bandar Khamis Mushaid. Pihak berkuasa Arab Saudi bagaimanapun enggan memberikan sebarang kenyataan berhubung serangan drone atau berdelan udara itu. Sekurang-kurangnya 17 orang terbunuh apabila sebuah pesawat tentera terhempas di sebuah kawasan kediaman di Rawalpindi, Pakistan. Mangsa yang terkorban terdiri daripada 12 orang awam dan 5 anak kapal sementara 12 yang lain cedera. Menurut kenyataan tentera, pesawat itu dalam penerbangan latihan rutin apabila ia terhempas di perkampungan Morakalu di pinggir Rawalpindi. Pasukan penyelamat yang dikerah ke lokasi berjaya memadam kebakaran. Pihak tentera bagaimanapun tidak memberi sebarang butiran lanjut mengenai punca kemalangan. Jenis pesawat juga masih belum dikenal pasti. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Sukan. Pasukan bola sepak bawah 12 tahun negara turun dengan misi tersendiri menjelang kejohanan Piala Sung Ching Ling di China yang membuka tirainya Sabtu ini. Menurut Ketua Jurulatih Saad Ikalalin, bukan kemenangan yang dicari, sebaliknya keserasian pemain menjadi agenda utamanya dalam melahirkan sebuah pasukan yang mantap di masa depan. Well, we have to educate the player, but educate the coaches as well that to want a result is important, but not from us. For me, it will not change my life to get a result or not. But for the kids, we want competitors. So for them, they have to understand that they have to give all to win every time. But us as a coaches, as an adult, we cannot put any pressure on them, and this is not our target. Daripada senarai besar 80 pemain, 15 pemain terbaik yang terpilih dalam senarai akhir menjalani sesi latihan pertama di Bukit Jalil. Mereka dijangka mengharungi sesi latihan selama 4 hari sebelum dijadualkan bertolak ke Hangzhou, China pada Jumaat ini. Kejohanan itu adalah aksi jemputan bawah 12 tahun yang akan disertai tuan rumah China serta negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar, Indonesia, Singapura, Kemboja dan Laos. Malaysia diundi dalam kumpulan A bersama China, Filipina, Singapura serta Laos dan akan membuka kempen menentang Filipina Sabtu ini. Selepas itu, mereka dijadualkan bertemu Laos dan China sebelum berdepan Singapura dalam aksi terakhir kumpulan sehari kemudian. Istiadat Pertabalan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 di Balai Rung Seri Istana Negara mengakhiri Buletin 1.30 tengah hari ini. Daulat Tuanku. Assalamualaikum dan salam hormat.